Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan untuk semua anak murid cikgu, terutamanya dari kelas 4 kreatif. Okey, terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk menonton video yang cikgu buat khas untuk awak semua pada hari ini. Okey, jadi hari ini topik apa yang kita nak belajar? Okey, macam minggu lepas kita dah belajar bab 4, betul? Okay, ingat lagi tak bab 4 tu cerita apa? Kita kasih ingat lagi ni. Okay, bab 4 kita belajar pasal komposisi kimia dalam sel. Okay, kita dah belajar 5 benda, betul? Kita belajar air, kita belajar pasal karbohidrat, lipid, protein dan juga asid nukleik. Okay, selesai bab tu. Sekarang ni, minggu ni cikgu nak masuk bahagian bab 5 iaitu metabolisme dan enzim. Okay, pernah dengar tak perkataan metabolisme? Okay, sebelum tu, cikgu nak kamu semua buka muka surat 84. Okay, cikgu nak sambil-sambil cikgu cakap, awak buka buku teks juga. Tengok sama-sama. Jangan dengar je apa cikgu cakap. Boleh? Okey. Dah buka buku teks. Okay. Tengok muka surat 86. Yang ni. Okey, muka surat 86 Okey. Metabolisme. Tahu tak apa maksud metabolisme? Okay, cikgu baca balik. Di sini, metabolisme merujuk kepada kesemua tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup. Proses-proses dalam metabolisme melibatkan, contoh dia, penukaran makanan kepada tenaga. Okey, dia cakap metabolisme merujuk kepada kesemua tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup. Biasa dengar tak kalau kawan-kawan cakap, aku ni metabolism rendah, aku ni metabolism tinggi. Maksudnya kat situ, contohlah kalau seseorang tu cakap, dia tu ada metabolisme yang tinggi, maksudnya tindak balas kimia dalam badan dia berlaku dengan kadar cepat. Contohnya, pertukaran glukosa kepada glikogen. Tu. Kita cakap metabolisme ni adalah tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup. Okey, berlaku dalam manusia dan berlaku juga dalam haiwan. Boleh? Okey. Okey, jadi next. Okey. Nampak tak buku teks tunjuk cendawan, betul? Cendawan lah, kulat. Okey. Tengok dekat slide dia tulis, enzim diekstrak dari kulat. Okey. Enzim ni apa pula? Nanti cikgu terangkan. Okey. Awak tengok depan. Enzim yang diekstrak dari kulat mampu membantu untuk melupuskan plastik, mengurangkan kadar massa untuk melupuskan sisa plastik. Okey, kita hold yang ni dulu. Mesti cikgu terangkan lagi tentang metabolisme. Okey, tengok sini. Metabolisme merujuk kepada semua, cikgu buka pen. Merujuk kepada kesemua tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup. Kita terang dah. Contohnya, penukaran makanan kepada tenaga ataupun makanan kepada karbohidrat, protein dan lain. Okay. Jenis-jenis metabolisme. Okay. Jenis metabolisme ataupun jenis tindak balas kimia dalam badan kita ni terbagi kepada dua. Katabolisme dengan anabolisme. Nampak? Okay. Nombor satu. Katabolisme tu apa? Dia cakap, penguraian bahan dari bentuk kompleks kepada bentuk ringkas. Okay. Katabolisme, penguraian bahan dari bentuk kompleks kepada ringkas. Maknanya, dari bahan tu berbentuk kompleks, proses tindak balas katabolisme akan membentuk bahan tu menjadi bentuk yang lebih ringkas. Contohnya, okay, tengok contoh dia. Penguraian glukosa kepada tenaga. Okay, glukosa kompleks, betul? Tenaga adalah lebih ringkas, di mana tenaga dalam badan kita biasanya dalam berbentuk ATP. Contoh substrat A. Okay, ini sesuatu yang kompleks. Dia mengalami proses ataupun proses lah katabolisme menghasilkan B tambah C, iaitu produk dia. Maknanya nampak tak? Daripada sesuatu yang kompleks, dia pengurai, dia terurai menjadi bahan yang lebih ringkas ataupun produk yang lebih ringkas. Okay. Itu untuk katabolisme. Dan ingat katabolisme disebabkan dia menguraikan bahan,
dia membebaskan tenaga. Nampak tak? Membebaskan tenaga. Itu satu jenis metabolisme. Kita pergi kepada jenis metabolisme yang kedua, iaitu anabolisme. Okay. Apa dia cakap situ? Itu sintesis molekul kompleks kepada molekul ringkas. Maksudnya dia berlawanan dengan katabolisme. Okey, ditulis. Okey, kalau macam katabolisme membebaskan tenaga, anabolisme menyerap tenaga. Okey, dia cakap sintesis molekul kompleks kepada ringkas. Okey, nampak tak sini? Contoh dia, fotosintesis menghasilkan glukosa. Okey, fotosintesis yang berlaku ataupun yang berlakulah pada pokok ataupun tumbuhan akan menghasilkan glukosa. Okey, fotosintesis daripada serangkai ringkas benda tu, dia boleh menghasilkan glukosa, iaitu benda yang sangat kompleks. Contoh, A tambah B menghasilkan produk iaitu C. Contohnya kalau fotosintesis H2O plus apa-apa menjadikan glukosa. Faham? Okay. Dan ingat tu anabolisme menyerap tenaga sebab dia mensintesis molekul. Dia nak menghasilkan molekul yang kompleks. Jadi dia kena serap tenaga yang banyak. Banyak ke sikit ke, dia tetap akan serap tenaga sebab dia akan menghasilkan benda yang makin kompleks. Boleh? Okay, kalau boleh kita next. Nanti kalau ada soalan ke apa-apa, boleh tanya cikgu. Okay, sekarang ni 5.2 pula, enzim. Okay, stay kat bawah ni dalam buku teks. Kita nak cakap apa untuk enzim? Enzim adalah mangkin organik dibina dari protein dihasilkan oleh sel organisma hidup. Okey, tu 3 benda pasal enzim. Sebenarnya tahu tak enzim ni apa? Okey, bahasa mudahnya, okey, baca yang ni. Perenggan atas sekali yang untuk enzim. Dia tulis, di dalam sel, tindak balas biokimia berlaku dengan kadar yang tinggi supaya proses-proses hidup sintesis terpelihara. Tindak balas biokimia dapat berlaku dengan lebih cepat dalam sel kerana terdapat enzim yang membantu apa ni? Mempercepatkan tindak balas. Okey, nampak tak situ keyword dia? Cikgu lupa nak kat sini Okey, tak apa. Dia cakap enzim membantu mempercepatkan tindak balas. Okey, sekarang ni balik kepada cendawan cikgu tadi. Nampak tak sini? Okey, kita tahu dah tadi enzim ialah bahan dalam badan kita yang dia bantu, dia tolong badan kita untuk mempercepatkan kadar tindak balas. Okey. Contohnya macam penghasilan fotosintesis glukosa dari fotosintesis. Kalau ada enzim akan cepatkan proses penghasilan glukosa tu. Okey, contoh cakap sini tulis enzim diekstrak dari kulat. Okey. Enzim yang diekstrak dari kulat mampu membantu untuk melupuskan plastik, mengurangkan kadar massa untuk melupuskan sisa plastik. Okey, ni research yang baru cikgu jumpa. Okey, sekarang ni kita tahu kan plastik memakan masa yang amat lama, bertahun-tahun untuk dilupuskan. Jadi dengan bantuan kulat, okey, yang ni orang discover melalui research dan dia jumpa enzim daripada kulat atau daripada cendawan ni mampu melupuskan plastik dengan cepat. Nampak tak? Sebenarnya proses plastik untuk lupus dengan sendiri lambat. Tapi dengan adanya enzim daripada kulat ni, masa untuk melupuskan plastik tu berkurangan. Sebab enzim tu membantu mengurangkan masa untuk kadar tindak balas tersebut. Faham tak? Okay. Boleh Jadi kita proceed. Okay. Point nombor 4 dia cakap enzim memerlukan substrat untuk bertindak balas. Substrat tu apa? Jom, nak senang kita nak gambar tu. Okay. Cuba tengok. Point nombor 5. Ditulis substrat bergabung dengan enzim di tapak aktif membentuk kompleks enzim substrat. Okay. Tengok gambar sini Okay, sini substrat. Okay, dia cakap enzim memerlukan substrat untuk bertindak balas. Okay, nampak tak sini enzim? Okay, ni bentuk enzim dalam badan kita. Dia cakap enzim memerlukan substrat untuk bertindak balas. Okay, nampak substrat ni? Substrat ni, okay, untuk enzim tu bertindak balas,
substrat ni perlu pergi kepada enzim dan bergabung. Okay. Dekat enzim ni ada tapak aktif, iaitu tapak yang spesifik. Okay, once substrat ni bila substrat ni bergabung dengan enzim, akan membentuk kompleks enzim substrat. Okay, nampak tak? Ni kita punya enzim. Okay, tulis sikit. E kat sini. Okay, dan ini pula kita punya substrat. Okay. Bila lengkap macam ni, berbentuknya kompleks, barulah tindak balas tu boleh terhasil. Maknanya barulah enzim tu boleh membantu mempercepatkan kadar tindak balas. Faham? Okay. Ingat keyword dia, untuk enzim ni bertindak balas, dia memerlukan substrat. Dan substrat itu perlu bergabung di tapak aktif. Ingat tapak aktif biasanya tapak yang spesifik. Bergabung dekat tapak aktif akan membentuk kompleks enzim substrat dan tindak balas akan terhasil. Okay, boleh? Next. Okey, penamaan enzim. Okay, macam mana kita nak namakan enzim ni? Sebab enzim ada banyak. Okey, kita baca. Diperkenalkan oleh The International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB. Okey, apalah, tu nak hafal-hafal boleh. Okey, dia cakap poin nombor 2, nama enzim diperoleh dengan penambahan ASE ataupun ACE disebut pada substrat yang dimungkinkan. Okay, ingat tak substrat apa? Substrat tu bahan yang diperlukan untuk enzim supaya enzim tu boleh bertindak balas. Okey, contoh sini tengok. Laktosa tambah air dengan bantuan laktis akan menghasilkan glukosa tambah galaktosa. Okey, dicakap nama enzim diperoleh dengan penambahan ASE pada substrat yang dimungkinkan. Okey. Kita nampak sini, nampak tak laktis kat sini? Sebenarnya laktis ni lah yang membantu mempercepatkan tindak balas ni. Okey, mempercepatkan tindak balas the whole ni. Okey. Tengok. Kalau sini enzim, maknanya inilah substratnya. Maknanya enzim ni memerlukan substrat ni untuk bertindak balas. Okey, substrat dalam equation ni adalah laktosa. Jadi, kita tambah ASE pada nama laktosa ni, akan dapat nama enzim kita. Contoh, laktosa. Kita tambah ASE pada nama dia. Jadi, kita cikgu tutup sini. Okey. Tambah ASE. Kita tambah ASE kan jadi laktis. Faham tak? Okey, tapi laktis ni adalah enzim dan laktosa adalah substrat. Macam itulah kita akan dapat nama enzim kita, iaitu enzim laktis yang membantu proses penghasilan glukosa dan galaktosa daripada laktosa. Poin nombor 4. Namun terdapat juga beberapa enzim yang tidak dinamakan mengikut sistem ini. Okey, contohnya dia cakap walaupun kita pakai cara penamaan ni, ada juga enzim-enzim lain yang dia tak guna sistem ni. Sebab apa? Mostly, kebanyakannya enzim yang tak ikut penamaan ni adalah enzim yang dijumpa awal. Okey. Contohnya macam saintis tu jumpa enzim tu sebelum lagi penamaan ni wujud. Jadi enzim tu tak dinamakan ikut sistem ni. Dia dinamakan mengikut cara asal dia lah. Okay, contohnya dalam buku teks ada. Contohnya trypsin, pepsin dan rennin. Okay, boleh Ingat, nak namakan enzim, kita tengok substrat dia. Substrat dia kita tambah ASE kat ujung. Kalau laktosa akan jadi laktis. Okay, boleh? Okay, next. Okay. Sekarang ni kalau tengok muka 87, dia tulis sifat-sifat umum enzim. Kita tengok. Okey, sekarang ni kita tengok pula sifat-sifat umum enzim. Nampak tak sejarah banyak kan? Okey, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ada 8 sifat-sifat umum bagi enzim. Kita yang mula-mula. First sekali. Enzim bertindak dengan pantas. Kacau. Okay. Enzim bertindak dengan pantas. Okey, kita tahu enzim membantu untuk mempercepatkan kadar tindak balas, betul.
Okay, oleh sebab itu, enzim dia bertindak dengan pantas. Itu nombor satu. Nombor dua, okay, enzim ialah mangkin biologi yang mempercepatkan tindak balas biokimia. Okay, yang tu dah tahu, betul? Contohnya macam enzim yang kita ambil daripada kulat tadi. Dia membantu mempercepatkan penguraian plastik atau penguraian sisa-sisa plastik. Okay. Nombor tiga, sesetengah enzim memerlukan kofaktor untuk berfungsi dengan lebih berkesan. Contoh kofaktor ialah vitamin B dan iron magnesium. Okay. Maksud kofaktor kat sini, kita tahu enzim memerlukan substrat untuk bertindak balas atau untuk dia berfungsi. Selain daripada substrat, sesetengah enzim dia perlukan juga kofaktor untuk berfungsi dengan lebih berkesan. Contohlah, enzim dan substrat bergabung, dia memerlukan lagi satu benda, iaitu kofaktor. Contohnya ni bagi vitamin B. Okay, contohnya, kompleks enzim substrat tu memerlukan vitamin B untuk berfungsi dengan lebih berkesan. Macam tu. Ada yang perlukan kofaktor dan ada juga yang tak perlukan kofaktor. Okay, nombor 4. Aktiviti enzim boleh diperlahankan atau dihentikan oleh perencat. Contoh perencat ialah logam berat seperti plumbum dan merkuri. Okay. Tadi kita tahu aktiviti enzim aktiviti enzim ni bertindak dengan cepat, tapi dia boleh juga diperlahankan atau dihentikan terus oleh perencat. Perencat ni maksudnya dia untuk merencatkan tindak balas tu, untuk stop ataupun perlahankan tindak balas tu. Contoh dibagi logam berat. Okay, contohnya macam kita nak stop tindak balas enzim tu, kita tambahlah bahan perencat. Contohnya sini logam berat ataupun plumbum, seperti plumbum dan merkuri. Tu nombor 4. Nombor 5 di sini, enzim diperlukan dalam kuantiti yang kecil dan boleh digunakan semula. Ni salah satu ciri-ciri ataupun sifat enzim yang penting. Ingat, enzim ni kita perlukan dalam kuantiti yang kecil saja untuk dia bekerja ataupun untuk dia berfungsi. Daripada tu, enzim ni dia boleh digunakan semula. Nanti kita belajar. Itu dalam hipotesis kucing dan mangga. Ingat, enzim dia boleh digunakan semula. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Struktur enzim kekal tidak berubah atau tidak dimusnahkan selepas tindak balas. Okey. Yang inilah menyebabkan enzim tu boleh digunakan semula. Ingat dia cakap, enzim ni struktur dia akan kekal, tidak berubah. Atau dia tak musnah pun selepas tindak balas tu. Upayaan ni lah membuatkan dia tu boleh digunakan semula. Sebab lepas tindak balas, contoh substrat dengan enzim, dia bercantum, bergabung, lepas tu tindak balas berlaku. Lepas pada tindak balas tu berlaku, substrat akan lari dan enzim tu tetap tidak berubah bentuk dia ataupun struktur dia tidak berubah. Jadi substrat lain boleh masuk. Faham? Sebab tu maksud dia boleh digunakan semula. Okey. Nombor 7, tindakan enzim adalah spesifik. Hanya substrat yang mempunyai bentuk yang saling berpelengkap dengan tahapan aktif enzim boleh bergabung. Kita cakap tindakan enzim adalah spesifik. Kita tahu dekat enzim ada tapak aktif, betul? Okay, ingat tapak aktif tu adalah tapak yang spesifik. Certain substrat je yang boleh masuk. Okay, contoh macam substrat yang datang tak muat ataupun tak fit dengan tapak aktif enzim tu. Maknanya dia tak boleh bergabung dan tak boleh react, tak boleh bertindak balas. Macam tu. Sebab tu kita panggil dia spesifik. Hanya certain substrat yang sama bentuk dengan enzim je boleh bergabung dan bertindak balas. Okay. Nombor 8. Kebanyakan tindak balas yang dimangkinkan oleh enzim adalah tindak balas berbalik. Okay, contoh cakap tindak balas yang dimangkinkan oleh enzim adalah tindak balas berbalik. Contoh, lepas dia menghasilkan sesuatu, dia boleh kembalikan sesuatu tu kepada bentuk asal. Itulah maksud tindak balas berbalik. Maknanya dia reversible. Boleh. Maknanya dia tak kekal macam tu. Kalau enzim tu makinkan sesuatu, dia boleh menguraikan sesuatu tu semula. Boleh faham? Okey. Contoh, next kita pergi dekat turut. Pergi dekat enzim intrasel dan enzim ekstrasel.
enzim pula ada dua jenis. Nampak Kita ada enzim intrasel dan enzim ekstrasel. Okey, mula-mula kita tengok dekat enzim intrasel dulu. Kita tulis untuk enzim intrasel. Enzim ni disintesis di dalam sel. Okey, intra. Faham kan? Sebelum ni cecair intrasel, cecair ekstrasel. Okay, dah boleh faham kan maksud dia apa? Intrasel ni dalam sel tu je. Okey, tengok maksud dia. Poin pertama, disintesis dalam sel dan hanya untuk kegunaan sel itu sendiri. Maksudnya kalau sel tu yang hasilkan enzim tu juga akan digunakan dalam sel dia. Enzim tu tak boleh keluar ke mana-mana. Dia hanya untuk kegunaan sel tu sendiri je. Sebab tu kita panggil dia enzim intrasel. Contoh dia adalah hexokinase dalam proses glycolysis. Okey, enzim ekstrasel pula. Dia cakap sama juga, disintesis dalam sel juga. Tapi dia dirembes keluar sel. Maksudnya, kalau enzim ni dihasilkan dalam satu sel ni, dia boleh keluar daripada sel dia untuk berfungsi dekat tempat-tempat lain. Maknanya, enzim tu bukan untuk kegunaan dalam sel tu sahaja. Maknanya dia boleh keluar daripada sel tu dan berfungsi dekat tempat-tempat lain di dalam badan tersebut. Faham? Contohnya, sel pankreas. Okay. Apa juga je ni? Sel pankreas, dia menghasilkan enzim trypsin. Tapi enzim trypsin ni berfungsi dekat duodenum. Nampak tak? Itu maksudnya enzim ekstrasel. Boleh? Okey. Habis untuk intrasel dan ekstrasel. Senang tak? Okey, tak apa. Sampai sini, kalau ada apa-apa nak tanya, just awak boleh PM cikgu direct. Bagi soal, macam tanya cikgu soalan ke apa, cikgu boleh jawab. Okey? Kita sama-sama belajarlah. Okey, next. Kita dalam buku teks awak akan nampak penghasilan enzim ekstrasel. Nampak tak sini tulis? Okey, sekarang ni kita nak tengok macam mana penghasilan enzim ekstrasel. Kita tengok kita nombor satu cakap apa? Ribosom merupakan tapak sintesis protein. Ini sebenarnya buku teks awak ni. Awak boleh tengok muka surat 88. Sama je. Cuma cikgu besarkan kat sini. Senang sikit awak nak tengok. Okey. Mula dia cakap, ribosom merupakan tapak sintesis protein. Kat mana ribosom? Ni. Dalam buku ni dia bagi contoh ribosom ni. Nampak tak titik biru ni? Cikgu ke warna lain lah. Ni. Okey, ribosom kat sini. Okay, ingatlah, dekat ribosom lah tempat terhasilnya protein. Ingat kan? Enzim berasaskan protein. Ingat tak? Okay, so ribosom merupakan tapak sintesis protein. Okay, ribosom ni dia akan menghasilkan ataupun dekat sinilah terhasilnya protein. Okay, nombor 2 cakap apa? Protein yang telah disintesis di ribosom memasuki lumen jalinan endoplasma kasar dan diangkut menerusinya. Okey, protein ni akan bergerak ni celah-celah ni kita panggil lumen jalinan endoplasma kasar. Nampak sini cikgu buat contohlah. Kita sini akan bergerak menerusi jalinan endoplasma kasar dan diangkut menerusinya. Nombor 3, apabila sampai di hujung jalinan endoplasma kasar, nampak dah sampai hujung ni, bahagian membran tersebut akan membentuk tunas yang menggenting untuk menghasilkan vesikel angkutan. Okey, faham tak? Okey, sampai kat ujung, jalinan endoplasma kasar ni, dia akan membentuk satu membran. Contohlah, okey, ni jalinan dia. Dia akan membentuk satu kantung lah, satu poket. Bahasa saintifik dia, vesikel. Dia akan membentuk satu vesikel. Apabila dia sampai dekat vesikel tu, apabila terhasilnya vesikel tu ingat ia dia berasal daripada jalinan endoplasma kasar. Dia menggenting, membran tu menggenting dan menghasilkan vesikel. Terbentuklah macam ni. Jadi macam kantung, satu poket macam tu. Dalam tu ada protein. Nampak ni, protein kat sini. Okey, kita panggil kantung tu adalah vesikel angkutan. Okey, lepas dia menggenting, menghasilkan vesikel angkutan,
Kita tengok. Bagaimana pula proteinnya dalam tu. Jadi cakap nombor 4 vesikel angkutan yang mengandungi protein bergerak menuju ke arah jasad Golgi dan bercantum dengannya. Nampak tak sini? Okey. Vesikel angkutan ni dia akan bergerak ke arah jasad Golgi. Ingat lagi tak jasad Golgi dalam sel tu? Ingat kan? Okey, ni jasad Golgi. Semua ni jasad Golgi. Okey. Jasad Golgi dan bercantum dengannya. Nampak tak ni? Poket ni, vesikel angkutan akan bercantum dengan jasad Golgi. Okey, nombor 5. Dia cakap dalam jasad Golgi, protein diubah suai menjadi enzim. Si tempat dia. Protein tadi yang diangkut tadi dia akan masuk dalam jasad Golgi, akan diubah suai menjadi enzim dan dirembes dalam vesikel rembesan yang terbentuk daripada hujung jasad Golgi. Nampak tak sini? Okey, protein ni masuk dalam jasad Golgi, diubah suai menjadi enzim dan jasad Golgi akan membentuk satu vesikel rembesan di mana dalam tu ada enzim. Okay, sini vesikel rembesan. Dalam vesikel rembesan ada enzim atau protein yang telah diubah suai. Dan dia akan bergerak. Okey, ni vesikel rembesan. Bila kita cross section, kita potong dia. Dan ni adalah enzim-enzim tu. Nampak? Okey. Bila vesikel nombor 6, vesikel rembesan akan bergerak menuju ke membran plasma. Okey, ingat tak membran plasma mana? Ingat kan? Dan bercantum dengannya lalu merembeskan enzim keluar sel. Okey, nampak sini. Vesikel rembesan ni akan bergerak ke membran plasma awak, bercantum, lalu enzim tu akan dirembeskan keluar sel. Okey, nampak tak? Gitu. Okey, boleh Okey, sekarang ni kita tengok pula mekanisme tindakan enzim. Nampak tak dalam buku teks? Muka surat 89. Okey. Okey. Kita tengok macam mana tindakan. Kita cakap mekanisme tindakan enzim. Okey, sebenarnya macam mana tindakan enzim ni berlaku. Kita baca. Cakap kebanyakan enzim ialah protein kompleks yang terdiri daripada rantai polipeptida. Kita ingatkan protein. Protein diperbuat oleh polipeptida ataupun bermula daripada dipeptida. Siapa itu yang present mesti ingat. Okey, yang berlipat-lipat membentuk 3 dimensi. Okey. 3D. Bentuk 3 dimensi enzim mempunyai tapak aktif yang mempunyai konfigurasi spesifik dan saling berpelengkap dengan molekul substrat yang spesifik. Kita tahu tadi kita cakap tapak aktif enzim tu yang kat sini ni adalah spesifik. Substrat ni pun spesifik juga tapak dia. Okey. Dia cakap penggabungan molekul substrat pada tapak aktif enzim adalah spesifik seolah-olah satu gabungan mangga dan kunci. Enzim diwakili oleh mangga manakala substrat diwakili oleh kunci. Okay, sini cakap penggabungan substrat dengan enzim ni seolah-olah macam mangga dengan kunci. Okay, biasa mainkan mangga dengan kunci. Okay. Enzim diwakili oleh mangga. Okay. Enzim tu yang kita nampak kat sini ni seolah-olah mangga dan substrat tu adalah kunci. Okay. Masuk akal tak? Masuk akal kan? Make sense. Sebab tu kita cakap tapak aktif adalah spesifik. Contoh macam mangga. Mangga, kita nak buka mangga tu, bukan semua kunci boleh buka, betul? Hanya kunci yang kena ataupun tepat dengan mangga tu boleh buka mangga. Faham? Sama juga dengan tindakan enzim. Macam tu juga, tapak spesifik dia ni hanya boleh diaktifkan dengan substrat yang masuk ataupun yang tepat dengan bentuk dia. Okay. Faham Okay, jom kita tengok bawah sikit. Okey, nombor 1. Tengok tulis apa? Substrat yang spesifik menghampiri enzim. Okay, nampak sini? Sini substrat. Sini ada 2 Macam tadi contoh
ada satu substrat je. Jadi sekarang ni dia bagi contoh ada dua substrat. Tapi benda yang sama je. Kita tengok tapak dia sama tak? Match tak dengan enzim? Okey, nombor dua. Substrat bergabung dengan tapak aktif membentuk kompleks enzim substrat. Okey. Jadi enzim substrat tu mampu ataupun dia boleh bergabung dekat tapak aktif. Maksudnya dua-dua bentuk dia match. Spesifik dengan spesifik maksud dia bentuk dia match dan dia boleh bergabung. Kalau tak match, substrat tu tak boleh masuk. Okay, sekarang ni dia bergabung membentuk kompleks enzim substrat. Okay. Nombor tiga, tindak balas berlaku. Okay. Lepas dia match, berlakunya tindak balas dan produk terhasil. Produk kemudiannya meninggalkan tapak aktif setelah tindak balas selesai. Okay. Substrat yang dah bergabung ni, bila berlakunya tindak balas, dia akan menjadi produk. Nampak tak? Okay. Bila dia dah bertukar menjadi produk, dia akan meninggalkan tapak aktif. Tengok, dia dah tercabut dah daripada tapak aktif ni. Lepas tu, dia akan meninggalkanlah enzim tu. Sinilah kita baca tadi. Ingat tak sifat-sifat umum enzim? Iaitu, boleh digunakan semula. Nampak tak? Enzim ni tak berubah pun. Maknanya, selepas selesai satu tindak balas, substrat lain akan boleh masuk pula dekat enzim ni untuk mempercepatkan tindak balas tersebut. Okay? Maknanya enzim ni reusable. Dia tak musnah. Lepas selesai satu tindak balas, dia tak musnah. Substrat lain boleh masuk lagi dekat dia untuk buat tindak balas lain. Macam tu. Okay. Boleh Okay. Tambah sikit. Kebanyakan, okay, sini tulis. Kebanyakan tindak balas dalam sel memerlukan tenaga pengaktifan yang tinggi. Tenaga pengaktifan ialah tenaga yang diperlukan untuk memecah ikatan dalam molekul substrat sebelum tindak balas boleh berlaku. Faham tak? Sepanjang ayat dia kan? Cikgu cakap macam ni lah. Okay. Untuk tindak balas tu berlaku, okay, contoh macam dia dah bergabung kat sini, nampak dia bergabung kat sini. Untuk tindak balas berlaku, dalam kompleks tu, dia memerlukan tenaga pengaktifan yang tinggi. Untuk tindak balas tu berlaku, dia perlu tenaga yang tinggi. Barulah tindak balas tu berjaya. Okey. Tenaga tu kita panggil tenaga pengaktifan. Okey. Tenaga pengaktifan ni, kita tahu, nak lakukan apa-apa je, kita perlukan tenaga. Betul tak? Okey, jadi sama juga dalam enzim ni, dia perlukan tenaga. Kita panggil tenaga pengaktifan. Okey, tenaga tu macam biasalah untuk memecah ikatan dalam molekul substrat. Okey. Baru bila dia pecahnya ikatan dalam molekul substrat, barulah tindak balas boleh berlaku. Sini dia cakap, enzim berfungsi mengurangkan tenaga pengaktifan. Dengan itu, kadar tindak balas biokimia boleh dicepatkan dalam sel. Okey, tengok macam mana enzim ni mempercepatkan tindak balas. Tadi kita cakap je, sekarang ni kita tengok pula macam mana sebenarnya dia mempercepatkan kadar tindak balas tersebut. Tengok sini. Okey, sini ada graf. Perasan tak? Ada satu line biru, ada satu line merah ataupun line jingga ni. Okey, cuba tengok. Petunjuk. Biru adalah tindak balas tanpa enzim. Merah tu tindak balas dengan enzim. Nampak tak? Tindak balas tanpa enzim, tindak balas dengan enzim. Okey, balik kepada graf dia. Paksi Y, dia apa ni? Tenaga dalam sistem. Paksi X, tindak balas. Okey. Nampak tak sini? Yang ni, tengok yang biru dulu tindak balas tanpa enzim. Graf dia naik macam ni. Tinggi, baru menurun. Nampak tak? Dia memerlukan banyak tenaga untuk tindak balas tersebut. Ni tanpa enzim. Kalau tak, dia tak guna enzim, dia memerlukan banyak tenaga. Tapi kita tengok yang line warna merah pula. Okey. Naik, syuk, sikit, turun. Okey. Nampak tak? Tenaga yang diperlukan tu sikit. Okey, berbanding dengan ni, tanpa enzim. Ni tanpa enzim dengan yang sini. Pengaktifan dengan enzim. Yang ni lagi sikit, betul? Allah. Ni. Nampak tak? Tenaga yang kalau kita guna enzim
Tenaga yang diperlukan sikit je. Bila sikit tenaga yang kita gunakan, maknanya cepatlah proses biokimia tu ataupun tindak balas tu. Nampak? Okay. Tengok sini ditunjuk. Yang ni tenaga pengaktifan tanpa enzim. Ni tenaga pengaktifan dengan enzim. Maknanya makin cepat dengan adanya enzim. Okay. Next, kita tengok apa ni? Okay, mekanisme tindakan enzim dan perubahan faktor. Okay, kita tahu enzim ni boleh cepatkan kita punya tindak balas, boleh cepatkan apa-apa dalam badan, proses biokimia dalam badan kita. Tapi enzim ni dia ada limitation juga. Dia ada faktor juga yang boleh melimitkan ataupun boleh menghadkan dia punya aktiviti. Tengok dia cakap mula-mula. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi mekanisme tindakan enzim. Ikatan kimia dalam enzim boleh diubah dengan mudah melalui perubahan kimia dan fizikal persekitaran. Antara faktor tersebut ialah suhu, pH, kepekatan enzim dan kepekatan substrat. Maksudnya, kecekapan enzim ni bergantung kepada beberapa faktor. Tindakan enzim tu bergantung kepada beberapa faktor. Tengok sini, dia cakap suhu, pH, kepekatan enzim dan kepekatan substrat. Nampak tak? Kita tengok apa sebenarnya yang mempengaruhi tindakan enzim dalam badan kita. Nampak Okay, mula-mula sekali, kesan suhu. Nampak tak kesan suhu? Dia cakap, Raja 5 menunjukkan kesan suhu terhadap kadar tindak balas biokimia yang dikawal oleh enzim. Okey, cakap pada suhu yang rendah, nombor 1 pada suhu yang rendah, kadar tindak balas yang dimakinkan oleh enzim adalah rendah. Nampak tak? Suhu dia cakap. Kalau suhu rendah, tindak balas yang dimakinkan oleh enzim adalah rendah. Maknanya, bila suhu rendah, enzim kita kurang cekap. Maknanya dia tindak balas yang dimakinkan tu slow je. Okay. Suhu slow, tindak balas enzim pun slow. Nombor 2, apabila suhu meningkat, tenaga kinetik molekul substrat dan enzim turut meningkat. Hal ini meningkatkan frekuensi pelanggaran berkesan antara molekul substrat dengan molekul enzim. Okay, bila meningkatnya suhu, kadar tindak balas pun meningkat. Nampak tak? Okay. Sini, suhu rendah, tindak balas rendah. Suhu tinggi, tindak balas tinggi. Okay. Nombor 2 ni, suhu optimum. Kita baca sini. Pada suhu optimum, tindak balas enzim adalah pada tahap maksimum. Okay. Waktu dekat puncak ni, enzim bekerja dengan paling efisien. Maknanya paling optimum dia boleh mempercepatkan kadar tindak balas. Okay. Dan suhu tu dalam badan manusia adalah 37. Maknanya dekat suhu 37, efisien sangat. Tadi dekat nombor 1, sini rendah kan? Suhu dalam 25. Tak cukup optimum. Slow lagi. Tapi bila sampai dekat suhu 37, suhu dia sampai suhu optimum, maknanya tindakan ataupun efisiensi enzim tu at its maximum. Maknanya dekat paling hebat lah macam tu kerja dia. Itu dalam badan manusia. Okay. Tapi tengok nombor 3 pula. Selepas mencapai suhu optimum, peningkatan suhu seterusnya akan mengurangkan aktiviti enzim. Sehingga aktiviti enzim berhenti pada suhu 60. Kita tengok sekarang ni. Sekarang dah lebih dah suhu 37, betul? Sini dah area 40 hingga 60. Bila sampai dekat suhu 60, enzim tu dah mula tak boleh bekerja. Sebab kita tahu kan protein, dia ada limitation. Pada suhu yang tinggi, protein akan terurai. Tengok sini cakap. Nombor 2. Pada suhu ini, enzim ternyah asli kerana ikatan kimia terputus pada suhu tinggi. Bila sampai suhu tinggi sangat, dia dah tak optimum. Jadi protein tu ataupun enzim tu akan mula ternyah asli. Maknanya dia dah hilang dia punya fungsi ataupun keupayaan untuk mempercepatkan kadar tindak balas. Okay. Enzim tidak dapat mengekalkan bentuk 3 dimensi. Tapak enzim berubah, substrat tidak dapat saling berpelengkap. That's why, oleh itu, kadar tindak balas mula menurun dan terus berhenti pada suhu 60. Boleh? Okay. Banyak kan benda ni? Kita fahamkan slow-slow. InsyaAllah boleh. Okay. Lepas tu kita tengok
kesan pH pula. Okey, sekarang kita tengok untuk kesan pH juga. Okey, siapa yang dah rasa macam dah mula mengantuk, mula boring, mula menguap, biasalah baca bio kan? Okey, boleh stop dulu, pause dulu video ni sekejap. Lepas tu cikgu akan sambung. Boleh? Minum-minum dulu, makan-makan dulu ke? Kita nak boring-boring sangat belajar bio ni, betul? Okey, dah ready? Baru kamu pasang balik video cikgu. Okey, sekarang kita tengok kesan pH. Okey, tadi kita tengok kesan suhu kepada enzim. Bila suhu tinggi sangat, enzim akan mati ataupun terenyah asli. Ataupun slow sangat, enzim tu tak bekerja pula. Jadi dia perlukan suhu optimum, iaitu suhu 37 darjah Celsius. Okay, kita tengok pH pula. pH, okey. Di sini, aktiviti enzim dipengaruhi oleh pH larutan persekitaran. Pada lazimnya, semua enzim bertindak dengan paling berkesan pada pH optimum. Okey, pH optimum tu berapa? Tadi kita tahu suhu optimum 37 darjah Celsius. pH pula berapa? 1 ke, 2 ke, 3 ke? Jom kita tengok. Kebanyakan enzim berfungsi paling cekap dalam julat pH 6 hingga 8. 6 hingga 8. Asid kali. Okey, asid kali. Okay, misalnya enzim amilase alio berfungsi pada pH 68. Maknanya dekat pH 68 ni, enzim tu paling efisien nak melakukan kerja dia. Kalau pH bawah sikit pada 68, mungkin slow sikit lah kerja si enzim tu. Tapi kalau bila dia dekat pH 68, kerja dia memang TikTok. Macam tu lah. Analoginya lah. Okay, boleh faham Namun, terdapat beberapa pengecualian. Contohnya enzim pepsin bertindak pada pH optimum 1.5 hingga 2.5. Enzim tritsin dalam duodenum tu pH dia sekitar 8.5. Nampak tak sini? Ini untuk pepsin. Ini untuk amylase dan ini untuk tritsin. Maknanya lain-lain enzim, lain-lain dia punya pH optimum. Okay. Faham Next, kita terus. Okay. Perubahan nilai pH mengubah cas ion H ataupun ion hidrogen di tapak aktif enzim dan permukaan substrat. Ini menyebabkan kompleks enzim substrat tidak dapat dibentuk. Macam biasa, dia tak boleh bercantum, tak bolehlah terhasilnya tidak balas. Okay. Itu untuk pH. Sekarang ni kita tengok pula kesan kepekatan substrat. Ingat tak substrat tu apa? Kunci. Substrat tu kunci. Okey. Tengok substrat pula. Sekiranya kepekatan enzim ditetapkan, manakala kepekatan substrat ditambah, kadar tindak balas yang dikawal oleh enzim meningkat dan seterusnya produk yang terbentuk juga bertambah. Okey, ingat. Bahasa mudahnya sini cakap bila enzim tu kita tetapkan banyak mana ada, kita tambah pula kepekatan substrat. Kita tambah amount of substrat dalam persekitaran tu. Kadar tindak balas akan meningkat. Maksudnya meningkatnya substrat, meningkatlah kadar tindak balas. Okay, nombor 1 cakap apa? Kepekatan substrat ditambah, peluang untuk pelanggaran berkesan antara molekul enzim cukup ditambah ataupun meningkat. Naik ni. Ditambah substrat, meningkat kadar tindak balas. Tapi, pada tahap maksimum, kepekatan enzim menjadi faktor pengehat. Kadar tindak balas hanya dapat ditingkatkan dengan penambahan kepekatan enzim. Betul lah macam tadi cakap. Bila substrat banyak sangat, tak cukup enzim pula. Masa itulah kepekatan enzim menjadi faktor pengehat. Bila sampai tahap maksimum, kadar tindak balas akan berhenti. Macam tu je. Sebab tiada bahan ataupun tiada enzim yang available untuk kadar tindak balas. Sebab kita tambahkan kepekatan substrat, tapi kita tak tambah kepekatan enzim. Sebab itulah, bila dah sampai tahap maksimum kat sini, enzim akan jadi faktor pengehat sebab kurangnya enzim dekat situ. Okay, boleh? Okay, next kita tengok kepekatan enzim pula. Tadi kita tengok kesan kepekatan substrat. Sekarang kita tengok kesan kepekatan enzim. Okay, sekejap. Cikgu tengok buku sekejap. Okay, ini dah last. Perubahan faktor yang last.
Kita tengok. Cakap apa? Tukar warna lah pula. Tengok. Okay. Okay, dia cakap, apabila kepekatan enzim ditambah, kadar tindak balas enzim akan meningkat kerana kehadiran lebih banyak tahapan aktif yang tersedia. Okay. Bila kita tambah kepekatan enzim, maknanya bertambah banyaklah tahapan aktif. Betul, sebab enzim ada tahapan aktif dia. Mangga tu. Okay. Jadi, meningkatlah kadar tindak balas. Nampak? Kita tambah enzim, mencanak-canak naik tindak balas dia. Sebab apa? Banyaknya tahapan aktif dalam persekitaran tu. Okay. Nombor 2, sekiranya kepekatan enzim serta tindak balas digandakan, jumlah substrat yang ditukar kepada produk juga digandakan dengan syarat bekalan substrat adalah berlebihan. Sama juga macam kes substrat tadi. Okey, nampak sini dicapai tahap maksimum. Straight je lah. Okey, bila sampai satu tahap, terlalu banyak tahapan aktif, okey, substrat pun disintesiskan. Maknanya dia bergabung dengan substrat. Tapi last enzim ada, substrat dah tak ada. Sebab kita tambah kepekatan enzim je. Maknanya contohlah banyak molekul enzim yang ada tapi substrat berkurangan. Jadi still kadar tindak balas tak boleh berlaku. Dia akan menjadi berhenti ataupun dia akan jadi constant, tetap macam ni je. Tapi dia boleh meningkat kalau kita tambah enzim. Kita tambah lagi enzim, kita tambah lagi substrat. Okay, kita tambah enzim, kita tambah lagi substrat. Maknanya dia seimbang. Maknanya kunci dengan mangga tu bertindak balas, maknanya cukup lah. Tapi sekarang ni kita tambah enzim je, substrat pula tak ada. Oleh itu dia akan mencapai tahap maksimum. Sini, nampak tak? Okay. Jika pada tahap maksimum, kepekatan substrat menjadi faktor pengehat. Kadar tindak balas hanya dapat ditingkatkan dengan penambahan substrat. Okay. Faham tak? Faham kan? Bila kita tambah substrat, barulah dia boleh menjadi mencanak naik balik. Kalau tak ada substrat, ada enzim saja-saja, tak boleh berlaku tindak balas tu. Faham? Okay. Banyak kan cikgu mengajar ni, tapi tak apa. Slow-slow. Awak hadam pelan-pelan je sebab benda ni memang banyak pun. Okay, cikgu rasa kita dah habis mekanisme tindakan enzim dan perubahan faktor. Okay, pada 1, 2, 3, 4. Jadi hari ni cikgu rasa cikgu mengajar bahagian tu je. Untuk next class ataupun next subtopik itu 5.3, cikgu rasa tengoklah sama ada cikgu nak bagi latihan ke ataupun cikgu nak mengajar lagi. Tapi cikgu rasa cikgu nak bagi latihan je sebab ni satu line je. Kan? Okey. Itu last but not least, cikgu nak cakap terima kasih kerana sudi luangkan masa awak untuk menerima pengajaran cikgu hari ini. Cikgu harap bermanfaat kepada awak. Dan apa-apa kalau ada soalan boleh terus direct PM cikgu. Maksudnya semua nombor cikgu kot. Okey, boleh direct PM. Lepas tu jumpa lagi. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Stay at home, stay safe. Bye.